Perjalanan hampir 7 jam melalui jalan darat dan laut membawa kami ke sebuah pulau terpencil di daerah Beluran, Sabah. Di sini adanya sebuah sekolah yang menyaksikan suka duka warga pendidiknya dan harapan anak-anak nelayan demi kejayaan. Trend mereka ni seolah-olah sekolah ni sebagai rumah mereka yang kedua. Lebih 200 km dari Bandar Sandakan, terdapat sebuah penempatan rumah air di tubir Laut Cina Selatan yang agak terlindung. Terpencil, pulau ini menempatkan hampir 300 buah keluarga yang terdiri daripada keluarga nelayan. Biarpun jauh daripada pembangunan pesat dan dunia luar, pernikahan anak-anak diutamakan dan di sinilah rumah kedua bagi penghuni di Pulau Kenyogan ini. Sekolah Kebangsaan Kenyogan, antara 7 buah sekolah yang terletak di kawasan pulau dalam daerah Beluran. 124 murid dan 12 orang guru, ia dikategorikan sekolah kurang murid. Akan menyanyikan sebuah lagu, iaitu Sabah Tanah Airku. 1, 2, mula. Sabah Tanah Airku, negeri kita yang tercinta. Pemuda-pemudi semua marilah, bangunlah bersatu semua. Marilah bersama sesama jujaya merdeka sepanjang masa. Bersatu segala bangsa sentosa, Sabah negeri merdeka. Merupakan antara 28 sekolah pedalaman di Beluran Sandakan, Sabah, tidak pernah terfikir oleh Nik Azizan Ali, guru berasal dari Pahang ini, bertugas di sini. Bila dengar di daerah tu Beluran, satu kejutan juga lah sebab itu first lah kita orang dengar daerah Beluran dalam negeri Sabah ni, sebab sebelum ni kami tak pernah dengar pun. Begitu juga dengan Muhammad Jamil Omar. Ustaz Jamil berasal dari Seremban, Negeri Sembilan. Jadi dalam otak fikiran saya, oh ini mesti pedalaman ni. Terfikir, wah macam manalah keadaan saya nanti. Macam mana nak survive ataupun nak biasakan diri di tempat yang baru. Bukan sahaja cabaran dari segi lokasinya yang terpencil, hidup di kampung nelayan ini menuntut semangat juang yang tinggi. Kampung ini tidak mempunyai bekalan air seperti mana yang dinikmati oleh dunia luar. Tiada kemudahan komunikasi yang sempurna dan belum ada bekalan elektrik yang boleh dinikmati sepanjang hari. Ini kisah perjuangan hidup pendidik dan penghuni di Pulau Kenyogan mengutamakan pendidikan kepada anak-anak demi sebuah kejayaan. Sandakan, bandar kedua terbesar di Sabah, berada di sebelah pantai timur Pulau Borneo. Ia antara 10 daerah yang diisytiharkan sebagai kawasan zon selamat timur Sabah pada 23 Mac 2013. Perjalanan kami bermula di sini. Saya kini berada di Bandar Lintan. Di sini merupakan terminal bas sementara dan menempatkan kereta sewa. Sebab sebentar saja kita akan memulakan pergerakan kita ke Sabang dan kemudiannya ke Pulau Kenyogan. Cikgu, ada 2 orang cikgu. Cikgu Nik dan juga Cikgu Jamil.
Mereka berdua ni merupakan cikgu dari Semenanjung yang telah pun bertugas di Sekolah Kebangsaan Kenyogan hampir 3 tahun. Pagi. Assalamualaikum. Cikgu Nik, Ya, saya. Cikgu Jamil. Ya, saya. Okay. Selamat bertemu, saya Fariha. Okay. Okay, kereta kita dah sewa dah. 4x4. Kebiasaannya jika hujung bulan pada hujung minggu, Cikgu Nik dan Ustaz Jamil akan keluar pulau dan menginap di Bandar Sandakan. Dan hari ini, kami mengikuti mereka berdua pulang semula ke pulau. Perjalanan ke Pulau Kenyogan membabitkan 2 mod pengangkutan darat dan laut. Kali ini kami perlu melalui lebih 200 km menerusi jalan berturap yang tidak kurang mencabarnya. Saya difahamkan ini namanya Bukit Ular kerana keadaan jalan raya di sini seperti ular kena palu. Perjalananlah mengambil masa kira-kira 45 minit cikgu Ya, 45 minit dengan keadaan yang selekoh sedikit tajam seperti ini. Kerana ini merupakan kawasan sedikit penuh gadang kan. Kalau orang yang tak biasa sini memang akan banyak kali berhentilah sebab dia orang pening sebab tak biasa dengan keadaan jalan begini. Hampir 4 jam perjalanan, kini kami memasuki kawasan Belukar dan Estate. Jalan batu kelikir ditempuh sebelum tiba ke lokasi dituju. Baik, untuk ke JT Sungai Sabang ini kami perlu melalui jalan yang tidak berturap sebegini di laluan estate. Jaraknya tertulis 31 km. Kalau jalan biasa mungkin itu antara jarak yang dekat, yang biasa. Tapi melalui jalan sebegini agak mencabar juga. Dan bila saya melaluinya sendiri, terfikir juga bagaimana Cikgu Nik dan juga Cikgu Jamil melaluinya kalau nak turun ke Bandar Sandakan. Di jalan ini kalau musim hujan dia memang agak licin lah. Maksudnya tapi kalau cuaca yang kering okey lah. Maksudnya memerlukan kenderaan 4-wheel drive lah. Macam tu. Tapi kalau sampai kat bandar tu perasaan macam mana? Kalau sampai bandar tu gembira sangatlah sebab dapat merasai suasana di luar. Gitu. Lima jam perjalanan keseluruhan dari Bandar Sandakan, kami akhirnya tiba di JT Sungai Sabang, walaupun agak lewat. Di sini beberapa orang kampung Kenyogan sudah menanti untuk membawa kami ke pulau. Cuaca semakin mendung dan hari semakin gelap. Sejam perjalanan, akhirnya pandangan kami tertumpu kepada sebuah penempatan. Kami tiba pada jam 5.30 petang dan kehadiran kami rupanya sudah dinantikan oleh seluruh penduduk di Kampung Kenyogan dan warga sekolah sejak tengah hari. Kami telah pun tiba di Sekolah Kebangsaan Kenyogan. Akhirnya selepas melalui satu perjalanan yang panjang. Saya tak tahulah apa nak saya cakap. Bila melalui satu perjalanan yang panjang tu penat sebagainya bila melihat cara mereka menyambut saya hari ini. Saya sangat-sangat terharu. Assalamualaikum. Ni mengalai. Ini antara satu tarian mengalai. Saya pengalaman. Macam mana? Saya
hadir di sini. Assalamualaikum. Dan ini antara murid-murid warga sekolah kebangsaan Kinogan. Assalamualaikum. Dan kami dikabarkan mereka telah menunggu kami sejak 2 petang tadi. Assalamualaikum. Terima kasih menunggu. Maaf ya lambat. Saya sangat-sangat terharu dengan sambutan yang diberikan. Apapun, alhamdulillah kami telah pun tiba dengan selamat di sekolah ini. Assalamualaikum. Ramai ni. Okey. Salam jom ya. Semua sini ya. Hari yang panjang buat Nick dan Jamil. Seharian perjalanan, pastinya mereka memerlukan rehat secukupnya kerana esok akan bermulanya sesi persekolahan seperti biasa. Trend mereka ni seolah-olah sekolah ni sebagai rumah mereka yang kedua. Jam 6 pagi. Suasana sudah mulai cerah. Muhammad Alif Ihsan 12 tahun dan adik-adiknya Muhammad Aiman Shah 10 tahun serta Siti Sarah Balkis 7 tahun. Di saat begini mereka sudah bersedia untuk ke sekolah. Ketiga-tiga mereka merupakan anak harapan Syafi'i Matno dan Murni Busu. Anak-anak di sini sememangnya hadir awal ke sekolah. Dan mereka sudah tahu rutin wajib yang harus dilakukan setibanya di hadapan pintu pagar. Kita boleh melihat kemenjadian itu daripada semangat mereka datang seperti masa sekolah maupun cuti sekolah. Sebab kita trend mereka ni seolah-olah sekolah ni sebagai rumah mereka yang kedua. Rumah kedua juga buat guru-guru. Kebanyakan mereka merantau demi tugas sebagai pendidik. Menerapkan kasih sayang di kalangan guru dan murid, program Guru Penyayang menjadi tunjang utama. Dia sudah menjadi satu budaya sekolah. Dan memang ini sudah jadi satu budaya yang pastinya setiap pagi mereka tahu di mana mereka bermula dan masuk ke sekolah dan diraih ketibaan mereka. Dengan harapan mereka datang dengan harapan, balik nanti dengan kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, rajin datang sekolah, belajar bersungguh-sungguh. Cikgu Arman Haji Amir mula bertugas di sini pada Julai 2015 dan merupakan guru besar ke-12 di sekolah ini. Sejak itu, usaha membentuk disiplin anak-anak di sini sentiasa diperhebatkan. Kebiasaannya murid-murid sekolah kebangsaan Kinogan ini selepas mereka bersalaman dengan guru-guru apabila masuk di kawasan sekolah, mereka akan meletakkan beg di luar kantin sekolah dan di sini mereka akan memulakan bacaan antara 10 hingga 15 minit dan dipantau oleh guru-guru di sini. Dan ini adalah di bawah rancangan Revolusi Kecemerlangan yang telah dilaksanakan sejak tahun lalu. Alif, tahun ini dia bakal menduduki peperiksaan UPSR. Banyak yang perlu dipersiapkan. Selesai program bacaan, barulah semua murid dibenarkan untuk masuk ke kelas masing-masing sebelum memulakan sesi pembelajaran. Namun ada sesuatu yang perlu diketahui mengenai di kampung ini. Nun di hujung kampung, menetapnya A. Rosli Abin. Rumahnya hanya bersebelahan dengan stesen bekalan elektrik Pulau Kinogan. Generator yang memberikan cahaya dan sumber elektrik di seluruh kampung ini termasuk sekolah. Rosli adalah penjaganya. Ini on untuk nombor 1 punya enjin. Nombor 1 punya enjin yang pukul 7 pagi tu. Ya. Sekarang ni off lah. Ya, Nombor 1 tu.
Yang ni Ini on untuk kampung. Ya, rumah orang kampung semua. seluruh kawasan kampung. Ya. Yang ni lah. Ya, ini ada buku untuk orang kampung. Kalau orang kahwin ini ikat dia. Tapi datuk kata kampungnya. Maknanya kalau setiap kali acara memang 24 jam. Ya. Kena bagi surat dekat Cik Rosli. Ya. Permohonan lah. Ya, sekolah pun ada juga lah. Di sekolah kalau ada acara sekolah dia hantar surat juga lah macam ni. Oh, ni acara sekolah. Tiap Kena sekolah, kan? ya. Walaupun mempunyai 2 enjin iaitu mampu beroperasi selama 12 jam secara bergilir-gilir, catuan terpaksa dilakukan bermula jam 7 pagi dan mula disalurkan elektrik semula pada jam 6 petang. Tanggungjawab yang mula dipikul sejak setahun lalu ini diakui berat. Macam memang macam berat lah. Ya, macam ada juga cumahan macam orang kampung marah sama saya. Sebab apa marah? Ya, kalau itu enjin tak itu paran tak jalan. Jadi bila orang kampung marah tu, bagaimana Cik Rosli menangani tu? Ya sabarlah macam tidak macam marah-marah sama bilang apa boleh buat kalau enjin ada rusak. Sabar saja. Ya. Sementara di Sekolah Kebangsaan Kenyogan, sesi pembelajaran sudah bermula. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bikhair. Sabah al-khair. Sabah an-nur. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Ahsantum. Hari ini Cikgu Nik mengajar bahasa Arab di kelas Alif iaitu tahun 6. Selaras dengan sistem kurikulum standard sekolah rendah KSSR yang menggalakkan murid mempelajari bahasa ketiga di peringkat sekolah rendah lagi. Sebelum ditugaskan di sini, Cikgu Nik berkhidmat selama 4 tahun setengah di Semenanjung. Pastinya pengalaman di sini jauh berbeza. Apatah lagi, sesi persekolahan berlangsung tanpa sumber elektrik iaitu ketika waktu catuan. Kami di sini walaupun panas tapi sebagai guru lah saya mengikut etika profesion pemakaian guru yang sebenar dengan bertalih sebeginilah supaya nampak dan dapat memberi semangat ataupun inspirasi kepada murid bila dia melihat guru dia dalam keadaan kemas mereka pun akan bersemangat untuk belajar. Sementara di kelas tahun 5, subjek agama Islam sedang berlangsung. SK Kenyogan adalah sekolah pertama Ustaz Jamil selepas dia menjalani praktikal di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina di Seremban. Gempa bumi tu macam mana rasa dia? Kat mana tu rasa getaran tu? Di sini? Ya. Masa tu apa yang berlaku? Kenapa berlaku gempa bumi? Sempias. Masa Gunung Kinabalu gempa bumi tu? Ya. Kat sini keadaan murid sedikit berbeza lah. Dan tidak banyak anasir-anasir luar yang diorang yang datang ke sini lah. Jadi mereka ni mudah menerima nasihat, mudah menerima. Mereka ni sangat patuh lah kalau disuruh buat sesuatu. Jadi mereka akan ikut apa yang kita suruh buat lah. Ada bunyinya. Macam mana bunyinya? Sebagaimana semangat tinggi yang dipamerkan oleh murid-murid di sini, begitulah semangat yang masih dikekalkan oleh Cikgu Rosnah Abdul Saleh. Juga merupakan bekas murid di sini pada tahun 1983 sehingga 1989. Zaman-zaman saya ketika itu kalau nak melanjutkan pelajaran tu memang sedikit berbanding sekarang. Dari tahun 6 untuk melanjutkan pelajaran ke tingkatan 1 dan seterusnya memang amat sedikit. Dan saya ni salah seoranglah yang bernasib baik. Anak tempatan Kenyogan yang kembali berbakti di tempat kelahirannya menjadi impian Cikgu Ros sejak dia meninggalkan kampung halaman selepas terpaksa bersekolah menengah di bandar. 15 tahun berkhidmat, dia merupakan guru paling senior di sini.
saya melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah di Sandakan, bukan di Beluran. Dan untuk saya ke Beluran itu, saya terpaksa melalui laut, perjalanan 6 jam. Dan saya terpaksa berdepan dengan ombak yang besar. Dan di situ saya lihat ibu bapa saya lah yang sanggup menghantar saya ke Sandakan untuk saya melanjutkan pelajaran, dan di situ sokongan ahli keluarga yang lain. Perjuangan turut disambung oleh pasangan adik-beradik juga bekas murid di sini, Cikgu Sharifah Suhana dan Sharifah Mazwin. Mereka adalah 3 daripada 4 guru wanita yang menjadi pendidik di SK Kenyogan mendidik anak bangsanya. Daripada jumlah murid keseluruhan iaitu 124 orang, seramai 89 orang mendapat bantuan rancangan makanan tambahan RMT dan Alif antaranya. Ini berdasarkan kepada pendapatan ibu bapa di bawah garis kemiskinan. Jam 2 petang, sesi persekolahan berakhir. Persahabatan Cikgu Nik dan Ustaz Jamil mula terjalin ketika saat mula dipindahkan dari Semenanjung ke sini. Ayam berapa kerap boleh makan? Ayam biasanya kalau kami keluar, lepas tu masuk balik baru dapat makan ayam lah. Memang jarang-jarang lah. Yang jangan lah, sini banyak makan ikan lah. Tanah laut. Tapi hari ni kami buat nasi goreng sebab Silahkan Mas. penat kerja kan. Banyak kerja di sekolah. Jadi mau biasa macam orang masakan orang bujang-bujang lah ni. Cepat sikit. Internet menjadikan sebagai tempat hotspot lah. Tempat charge dia. Dan di sini kalau kita ubah tempat lain, kemungkinan tak dapat. Jadi dia kena stay tempat yang situlah. Kalau kita lari mungkin lain tak dapat. Di kuartus guru ini menempatkan 7 guru lelaki bujang kecuali Cikgu Nik yang sudah berumah tangga. Di kalangan mereka, Cikgu Nik memang pakar memasak. Biarpun hidangan itu ringkas, tapi amat menyelerakan. Ini adalah rutin mereka dan ia dilakukan secara bergilir-gilir. Sabar. Engkau tanya nak main bola lagi. Sementara di kampung nelayan Kenyogan, hari ini cuaca agak terik. Peluang ini diambil oleh Syafi'i dan Alif untuk menjemur ikan kering. Alif hanya akan membantu ayahnya setelah selesai mengulang kaji pelajaran, memandangkan tumpuannya perlu diberikan bagi menduduki peperiksaan UPSR. Saya belajar sampai tingkatan 3. Dulu SRP saya lah. Pangkat C saya dapat. Lepas itu saya berhenti membantu keluarga. Sebab bagi saya boleh membantu keluarga saya. Untuk menjaga kehidupan keluarga saya terpaksa berhenti. Tapi saya berazam berniat mudah-mudahan si Alif ini dapat percaya dalam bidang pelajaran supaya merubah hidup masyarakat nelayan ini. Dan juga berbakti kepada bangsa dan negara lah. Alif, anak kedua Syafi'i. Tahun lalu, anak perempuan sulungnya, satu-satunya murid SK Kenyogan yang mendapat keputusan cemerlang 5A di dalam peperiksaan UPSR 2016. Sekilo harga macam RM10 lah. Sekilo RM10. Dalam 6 ekor macam tu. Jam 6 pagi, waktu biasa Syafi'i turun ke laut. Hari ini lokasinya tidak begitu jauh. Syafi'i mula menurunkan jaring meliputi 100 meter kawasan yang telah dikenal pasti. Nak tentukan kawasan tu sebab kita ada penunjuk arah macam bakau, kawasan bakau tu kita boleh tahu kawasan yang siring. Jadi kita tahu kawasan pasir tu. Jadi seorang nelayan tu mesti ada ilmu lah
Macam dia boleh tahu keadaan harus berjalan macam mana. Kalau macam tiada harus, mungkin susah nak kita dapat ketam ataupun ikan itu. Sebab ikan dan ketam tu mengikut harus, kalau dia berjalan lah harus tu. Biarpun jaring baru sejam dibiarkan, banyak tangkapan ketam yang diperolehi. Alhamdulillah, mungkin ada juga rezeki sikit. Ada harga mungkin macam RM50 begitu. Dah tahulah kawasan ni RM50, kawasan mana RM200. Boleh tahu. Di sini harga makanan laut jauh lebih murah. RM10. Sekilo harga macam RM10 lah. Sekilo. RM10. Dalam 6 ekor macam tu. 6 ekor. Tadi ikan apa tu? Ini ikan sapi-sapi. Hampir saya punya nama. Ya, saya nama Syafi'i. Dia itulah ikan tu suka mungkin sama saya. Sapi-sapi. Ya, sapi-sapi. Harganya RM5 juga sekilo ni, RM5. Ya. Ini berapa kilo ni? Ini mungkin setengah kilo lah. 500 gram mungkin ada. Masak apa tu, Ustaz? Ini masak asam mungkin. Asam pedas. Oh ya. Ya. Kampung Kenyogan penduduknya lebih 1,000 orang. Kampung nelayan ini kesemuanya adalah dari keturunan Bajau yang mula menetap di sini lebih 200 tahun silam. Biarpun hidup harmoni, kehidupan mereka banyak rancaunya. Kampung ini berhadapan dengan masalah utama iaitu bekalan sumber air bersih. Mereka hanya bergantung harap kepada tadahan air hujan selain air dari 3 buah perigi di sini. Kalau orang di sini mungkin tak ada masalah lah, tapi kami sebagai orang guru luar, bukan orang tempatan sini, lama jugalah macam mengambil masa hampir-hampir lah kami setengah tahun juga kami rasa macam kejut lah dengan suasana dekat sini, macam mana tiada bekalan elektrik, tiada sumber air. Kalau tu air hujan habis, kami terpaksa guna air perigi. Memang ini sangatlah kan. Memang satu yang permulaannya luar biasa lah. Ketika penggambaran, kami diberitahu sudah 2 bulan Pulau Kenyogan ini tidak menerima hujan. Tangki tadahan semakin lama, semakin kering. Cikgu Nik dan Ustaz Jamil dibantu Cikgu Azari Asad perlu mengangkat air perigi bagi bekalan di rumah mereka. Pihak sekolah dan penduduk kampung sudah menjadi sebati. Sejak Februari tahun ini, pihak sekolah dengan kerjasama PIBG mengadakan program Jom Sihat sebagai satu aktiviti sekolah. Nek. Okey. Ini merupakan aktiviti yang dilakukan setiap hari Selasa jam 4.30 petang hingga 5. Kira-kira begitulah. Dan ini merupakan usaha positif Sekolah Kebangsaan Kenyogan sendiri melakukan aktiviti ini bersama dengan masyarakat tempatan di sini. Ibu bapa, murid-murid. Jadi kalau dapat saya, seluruh generasi di Kenyogan ini turut serta. Dan seperti nenek itu tadi. Nenek sini. Umurnya 70 tahun. 70 tahun kan? Menari. Kemesraan dan keramahan penduduk kampung Kenyogan tidak dapat dinafikan. Falsafah mereka menatang tetamu yang datang dengan penuh kasih sayang, membuatkan kami tidak kekok dan terasing.
Jam 8 malam, Sekolah Kebangsaan Kenyogan masih bernyawa. Tinggal 4 bulan saja lagi, 19 murid tahun 6 bakal menduduki peperiksaan UPSR. Sekolah ini sudah mula menggerak gempur kelas malam untuk anak-anak di sini. Berubah untuk jadi lebih baik daripada semalam. Sebagai sokongan dan motivasi kepada calon-calon UPSR, pembabitan seluruh warga pendidik dan ibu bapa diperlukan untuk kelas malam ini. 2 tahun memegang jawatan sebagai Yang di-Pertua PIBG Sekolah Kebangsaan Kenyogan, Amran Indaud sentiasa menghargai pengorbanan guru mengajar di sebelah malam. Di sini, mereka tidak berpeluang menghantar anak ke kelas tuition seperti di bandar. Kelas malam ini diwujudkan adalah satu membina kami sebagai ibu bapa dan saya juga sebagai YDP amat terhutang kepada guru-guru yang membina dan mendidik anak kami sehingga mereka ini cemerlang di dunia maupun di akhirat dan memberi satu kejayaan di luar sana dan dapat bersaing seperti pelajar-pelajar di luar bandar. Malam ini Syafi'i turut serta menemani Alif ke kelas malam. Harapan diletakkan kepada Alif untuk mengulangi kejayaan cemerlang kakak sulungnya, Nur Hikmatul Nisa, mendapat keputusan 5A pada tahun lalu. Begitulah juga dengan ibu bapa murid-murid lain yang menjadikan kejayaan itu sebagai penanda aras. Seharian di sekolah, kini masa untuk menenangkan fikiran yang merindukan kampung halaman. Kesemua guru lelaki di sini termasuk guru besar adalah guru bukan penduduk tempatan. Demi tugas, mereka terpaksa berjauhan daripada keluarga dan isteri. Faktor lokasi dan tiada perhubungan telekomunikasi yang baik hanya sesekali dapat berhubung. Itu pun jika bernasib baik. Namun, kekuatan kekeluargaan yang diterapkan di SK Kenyogan menjadi penawar kepada kepahitan itu. Sekarang ni perasaan taklah seperti yang dulu sebab ramai juga rakan-rakan yang kat sini, rakan-rakan guru, masyarakat kampung kat sini, pemimpin kampung kat sini, mereka bagi semangatlah supaya jangan terlalu tertekan, jangan terlalu ni sangat sedih sebab mereka bagi semangat supaya kami inilah dapat jalani hidup seperti mereka juga seperti biasalah di sini. Perjuangan diteruskan demi anak-anak Kenyogan. Menjaga kebersihan kawasan sekolah adalah tanggungjawab seluruh penduduk kampung ini. Bagi mereka, sekolah ini adalah nadi yang menghidupkan perpaduan dan menjadi serambi informasi yang mendekatkan mereka dengan dunia luar. Aktiviti bergotong royong inisiatif PIBG ini pastinya banyak membantu anak-anak di sekolah ini menjalani proses pembelajaran dengan selesa. Antara aktiviti kampung dengan aktiviti sekolah memang tidak ada masalah. Lebih-lebih lagi diterujui oleh pimpinan yang berbahagia Datuk Haji Majlis yang merangkap ketua kampung Kenyogan dan merangkap ketua usia daerah Beluran ini memang tidak ada lagi yang boleh kita ketengahkan, tidak ada lagi keseganan di antara ketua kampung dengan guru besar ini. Di sini pastinya tidak mendatangkan masalah apabila bergotong royong kerana itu adalah budaya semula jadi di kampung ini. Rezeki yang tidak disangka. Selepas 2 bulan, baru hari ini kampung Kenyogan dibasahi hujan. Saat yang dinanti, sekurang-kurangnya dapat mengisi tangki air yang hampir kosong di kampung ini.
Sekolah Kebangsaan Kenyogan dibina pada tahun 1967 dengan sebuah bangunan sahaja. Hasil peruntukan kerajaan secara berperingkat, hari ini wujudnya 6 bilik darjah. Banyak juga kejayaan yang ditempa termasuk akademik dan kokurikulum. Bagi tahun ini, pusat sumber sekolah ini dinobatkan sebagai Pusat Sumber Cemerlang Peringkat Pedalaman Negeri Sabah. Kejayaan hasil kerjasama pihak sekolah, sokongan ibu bapa dan murid-murid di Kenyogan semakin menampakkan hasil. Begitu juga dengan bidang sukan. Pasukan sepak takraw sekolah di bawah bimbingan Cikgu Azari dan Ben Leroy Banimus telah mengharumkan nama sekolah Kenyogan apabila kontingen mereka berjaya ke peringkat negeri. Alif antara pemain yang terpilih mewakili sekolah untuk pasukan sepak takraw ini. Petang ini, kami menghadiri jemputan Majlis Tahlil Arwah di Rumah Ketua Kampung, Datuk Haji Madlis Abdul Aziz. Assalamualaikum. Budaya kampung ni ada falsafahnya. Orang luar sama ada guru ataupun kakitan kerajaan yang lain masuk siap kampung ni, falsafahnya dia sebagai satu warga sudah. Warga keluarga kampung ini. Jadi mereka akan menerima kita dengan sebaik yang mungkin ya, dan saling membantu tanpa mengira masa. Anytime lah, maksudnya sebagai warga. Sehati kami sekeluarga mohon kepada hadirin dan hadirat, marilah sama-sama kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adat dan budaya kenduri tahlil di sini agak berbeza. Selain tuan rumah memberikan duit sedekah kepada tetamu, hidangan pencuci mulut dihidangkan terlebih dahulu sebelum acara bacaan Yasin dimulakan. Kami difahamkan di sini kebiasaannya barang-barang peribadi si mati diletakkan di satu sudut sebagai tanda peringatan dan dibakar wangi-wangian. Malah tahlil di sini biasanya lebih lama kerana diselitkan bacaan zikir tertentu sebelum tetamu dijamu kenduri di akhir majlis. Malam terakhir kami di Kampung Kenyogan. Sempena dengan Hari Guru, pihak sekolah mengadakan majlis bagi menghargai segala jasa guru-guru dan penduduk kampung kepada sekolah. Selamat datanglah ke SK Kenyogan, Kampung Kenyogan. Majlis keramaian yang julung kalinya dilakukan sebegini kerana biasanya sambutan hanya dilakukan di dalam kelas. Paling istimewa, penduduk kampung dihiburkan dengan persembahan wakil guru Sekolah Kenyogan. Tersemai cita-cita bercampur menjadi warisan. Andai
Tarian ini memang sangat popular di kalangan mereka. Jadi sebagai untuk meraihkan sebab hari adalah hari malam terakhir kami. Jadi dijemput semua tetamu untuk bersama untuk menari manuk-manuk. Ya, manuk-manuk. Okey. Enjoy. Masa bergerak pantas. Sekolah Kenyogan menemukan dua sahabat ini. Masing-masing ada perancangan tersendiri, terutamanya Nick yang kini terpaksa berjauhan dengan isteri di Kelantan. Namun mereka percaya pengorbanan 3 tahun di sini pasti ada hikmahnya. Kepada semua rakan guru dan semua murid sekalian. Begitu juga dengan guru besar. Pada hari ini Hampir 2 bahawasanya tahun mengetuai pimpinan sekolah di pulau ini, banyak suka duka yang dilalui bersama angkatan kecil guru-gurunya demi membangunkan pendidikan anak bangsa, demi membina harapan penduduk Kampung Kenyogan. baik semangat guru-guru yang perlu kamu hargai, ya, yang memberi pendidikan berkualiti untuk insan-insan anak-anak murid lah supaya terdidik. Selamat belajar. Datang ke sekolah dengan penuh harapan. Balik dengan itulah harapan guru-guru. Ibu bapak kamu di rumah yang berada di laut mencari rezeki. Terima kasih. Selamat jalan. Okey, jumpa lagi. Pulau Kenyogan ditinggalkan dengan 1000 kenangan dan yang pasti terpahat adalah semangat penghuninya yang saling memerlukan demi segunung ilmu dan kejayaan.